InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama belajar pendidikan Islam bidang ibadah yang bertajuk bersuci daripada hadas. Kita akan belajar tentang maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Perkara yang tidak boleh dilakukan ketika berhadas seperti solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Hadas terbagi kepada dua, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Cara menyucikan diri daripada hadas besar ialah dengan mandi wajib, manakala hadas kecil dengan berwuduk. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Dalil naqli yang menunjukkan wajib bersuci daripada hadas seperti di dalam surah Al-Ma'idah, yang bermaksud jika kamu berjunub maka bersucilah. Anak-anak, antara sebab berhadas iaitu wiladah, keluar darah nifas, keluar air mani, bersetubuh, haid ataupun mati. Antara perkara-perkara yang tidak dibolehkan semasa berhadas besar iaitu membaca Al-Quran, menunaikan solat, memegang Al-Quran dan juga tawaf. Kaedah bersuci daripada hadas besar. Yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Seterusnya yang kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar seperti nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Seterusnya yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Yang kelima, mengambil wuduk. Yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Seterusnya yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Yang ke-8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Dan yang terakhir yang ke-9, membasuh kaki. Untuk pengetahuan anak-anak, di sini terdapat 2 warna tulisan, warna kuning dan juga warna putih. Okey, di sini saya nak bagi tahu yang berwarna kuning ialah perkara yang wajib dilakukan. Yang berwarna putih adalah perkara sunat ataupun tambahan yang boleh dilakukan ketika bersuci daripada hadas besar. Saya harap anak-anak dapat faham bagaimana turutan untuk mandi wajib, iaitu menghilangkan diri ataupun bersuci daripada hadas besar. Seterusnya kita akan lihat larangan semasa berhadas besar. Yang pertama, menunaikan solat. Yang kedua, mengerjakan tawaf. Ketiga, membaca dan menyentuh Al-Quran. Yang keempat, berada di dalam masjid. Antara kepentingan mandi wajib terbahagi kepada 2, sama ada daripada segi jasmani ataupun rohani. Yang pertama, kita akan tengok daripada segi jasmani. Yang pertama, badan menjadi bersih dan segar. Kedua, sihat tubuh badan. 3, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Manakala kalau daripada segi rohani pula, apa dia kepentingan mandi wajib? Yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Yang kedua, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya kita akan tengok beberapa info ataupun maklumat maksud kepada apa yang telah kita belajar sebentar tadi. Kekotoran, maksudnya itu kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh diri. Maknawi maksudnya seperti berhadas kecil atau berhadas besar. Wiladah,
iaitu berlaku ataupun apa dia yang dimaksudkan dengan wiladah, melahirkan anak. Nifas iaitu darah yang keluar selepas melahirkan anak. Haid, darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat ataupun sudah baligh, bersetubuh melakukan perhubungan jenis suami isteri. Keluar mani, air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Okey, jadi saya harap anak-anak dapat belajar pada hari ini. Dan di sini ada link yang saya sediakan untuk anak-anak jawab ataupun buat latihan setelah memahami tajuk kita pada hari ini.